warahmatullahi wabarakatuh. Hadis 4021. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله حدثني ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا فحدثت به عروة بن الزبير فقال هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. Imam Bukhari telah meriwayatkan kepada kami, Musa telah meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahid telah meriwayatkan kepada kami, Ma'mar telah meriwayatkan kepada kami daripada Zuhri, daripada Ubaidillah bin Abdullah. Ibnu Abbas telah meriwayatkan kepada kami daripada Umar radhiyallahu anhum bila mana wafatnya Rasulullah, lamma tuwfiya, bila mana telah diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berkata kepada Abi Bakr. Siapa dia saya tu? Umar, Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, saya telah berkata kepada Abi Bakr, intaliq bina ila ikhwanina minal ansar, pergilah bersama kami untuk bertemu saudara-saudara kami dari kalangan Ansar. Maka ada dua orang yang saleh, yang mana kedua-duanya turut serta dalam peperangan Badar. Mereka berdua telah bertemu dengan kami. Fahaddathtu bihi Urwah, lalu saya ceritakan pertemuan ini kepada Urwah bin Az-Zubair. Maka kata Urwah bin Az-Zubair, mereka berdua itu yang disebut sebagai rajulani salihan, dua orang lelaki yang saleh itu nama dia adalah Uwaim bin Sa'idah dan Ma'n bin Adi. Jadi dalam hadis ini perkara yang berkaitan dengan tajuk yang kita sedang bincang ini, iaitu orang yang nama-nama ahli Badar, orang-orang yang turut serta dalam peperangan Badar. Dalam hadis yang ke-4021 ni, dua orang yang disebut di sini nama Uwaim bin Sa'idah dan Ma'n bin Adi. Dia ni orang Ansar, dan dia ni merupakan Badriyain, dua orang yang turut serta dalam peperangan Badar. Sekarang perbincangan kita ni masih lagi berkisar berkenaan dengan man syahida badran, iaitu orang yang turut serta dalam peperangan Badar. Mana daripada hadis-hadis yang banyak ni kita boleh tahu nama orang ni yang turut serta dalam peperangan Badar. Kerana dalam hadis ni dia tidak ada senarai yang lengkap. Sebut ahli Badar ni sekian, nama sekian dengan lengkap 313 tu. Tetapi berada dalam hadis-hadis secara berselerak itu. Jadi ulama yang ulama yang menyenaraikan sahabat-sahabat yang turut serta dalam peperangan Badar tu, dia kena baca semua hadis ni. Dia kena baca semua hadis ni baru dia boleh tahu. Misalnya dalam hadis 4021 ni ada dua orang disebut Uwaim bin Sa'idah dan Ma'n bin Adi. Hadis yang ke-4022,
Wa bi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim sami'a Muhammad bin Fudail an Ismail an Qais kana ata'ul badriyin 5,000 wa qala Umar la ufaddilannahum ala man ba'dahum. Ishaq, Imam Bukhari telah meriwayatkan kepada kami, Imam Bukhari telah meriwayatkan, Ishaq bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami, beliau telah mendengar Muhammad bin Fudail daripada Ismail daripada Qais, pemberian ataupun hadiah atau pemberian harta rampasan perang kepada ahli-ahli Badar, kepada ahli Badar adalah 5,000, 5,000. Mana dalam kerajaan pada waktu itu dia memperuntukkan, kerajaan pada waktu itu memperuntukkan sejumlah harta yang khusus kepada ahli Badar. Misalnya disebutkan di sini bahawa ahli Badar ini diberikan 5,000 setiap orang. 5,000 maknanya 5,000 setiap orang daripada harta rampasan perang itu. 5,000 nilai harta 5,000. Kata Umar, la ufaddilannahum ala man ba'dahum, saya akan lebihkan mereka berbanding orang lain. Jadi Sayyidina Umar kata, saya akan beri peruntukan negara kepada ahli Badar lebih daripada orang lain yang tidak turut serta dalam peperangan Badar. Ini sebagai kelebihan kepada tentera Badar. Dalam hadis Malik bin Aus, juga riwayat daripada Sayyidina Umar bahawa Sayyidina Umar telah memberikan kepada golongan muhajirin setiap orang 5,000 nilaian harta, Ansar 4,000 setiap orang dalam nilaian hartanya. Sayyidina Umar memberi lebihan, memberikan pemberian yang lebih banyak daripada orang lain, di mana setiap isteri Nabi SAW diberikan 12,000 nilaian harta. Seperti mana disebut dalam kitab Fathul Bari. Daripada hadis ini kita dapat faham bahawa kerajaan, khususnya kerajaan Sayyidina Umar pada waktu itu, dia memberikan pemberian negara kepada ahli Badar dengan begitu banyak sekali. Dengan begitu banyak sekali, bui siapa ke 5,000 setiap orang, 5,000 harta. Kalau kita kata 5,000 ringgit tak besar lagi, ni 5,000 nilai. Kalau kita kata 5,000 dirham, satu dirham 24 ringgit, kalilah 5,000 kali 24 ringgit. Maknanya besarlah ganjaran yang diberikan oleh kerajaan Islam Madinah pada waktu itu. Bahkan isteri-isteri Nabi diberikan harta yang lebih banyak. Aisyah misalnya banyak diberikan harta, tetapi biasanya dia akan habis dalam mata sehari. Biasanya dalam riwayat disebut Aisyah ni bila diberi harta dia habis dalam mata sehari. Beri 5,000 habis lalu. Kita kata boros, dak, dia sedekah. Pelik Aisyah ni. Kalau beri banyak dia akan sedekah, dia bagi orang-orang miskin sampai habis sama sehari. Adalah gitu. Tapi kok mana pun dia tak akan simpan. Duit pemberian kerajaan Madinah, Aisyah dia tidak simpan sebagai harta dia. Dia akan bahagikan kepada umat Islam pada waktu itu. Itu kita boleh tengok dalam hadis-hadis Nabi tentang kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya zaman ni, zaman Sayyidina Umar ni, kerajaan kaya dia. Kerajaan Madinah ni kaya. Sehingga ada peruntukan yang khusus kepada isteri-isteri Nabi SAW sebagai penghargaan. Seterusnya hadis yang ke 4023. Wa bi qala hadatsani Ishaq bin Mansur qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar 'an az-Zuhri 'an Muhammad bin Jubair
an abihi qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur wa dhalika awwal ma waqara al-iman fi qalbi. Imam Bukhari telah meriwayatkan, Ishaq bin Mansur telah meriwayatkan kepada saya, Abdul Razak telah meriwayatkan kepada kami, Ma'mar telah meriwayatkan kepada kami daripada Zuhri, daripada Muhammad bin Jubair, daripada ayahnya. Kata ayahnya, siapa ayah dia? Jubair itulah. Muhammad bin Jubair telah meriwayatkan daripada ayah dia, yakni Muhammad telah meriwayatkan daripada Jubair. Qala, kata ayahnya. Ayah siapa? Ayah Muhammad. Nama apa? Jubair. Jubair bin Mut'im. Kata Jubair, saya telah mendengar Nabi SAW membaca dalam salat maghrib bitur, surah Tur. Wa dzalika awwal ma waqara al-iman fi qalbi, dan itulah, yang demikian itulah, mendengar bacaan surah Tur dalam salat maghrib itulah bermulanya detik bertapa iman dalam hati saya. Jadi Jubair bin Mut'im kata, saya mula-mula rasa terpikat dengan Islam ni bila saya dengar Nabi SAW baca surah Tur dalam salat maghrib. Saya dengar, wa dzalika awwal ma waqara al-iman fi qalbi, itulah mula-mula waqara ni mana melekat, bertapak iman dalam hati saya. Jadi hadis 4022 saat ni tidak sebut nama-nama ahli Badar itu, tetapi walaupun tidak sebut nama-nama ahli Badar, disebut tentang ahli Badar. Tak sebut nama tu, sebut tentang ahli Badar. Dari segi ata', dari segi pemberian anugerah yang dianugerahkan oleh kerajaan pada waktu itu. Tu supaya nak baca saat inilah hadis Malik bin Aus daripada Umar. Sampai isteri-isteri Nabi itu diberikan harta yang begitu banyak. Sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar yang terlibat dalam peperangan Badar. Manakala hadis yang ke 4023 pula tak sebut juga nama tu, siapa dia ahli Badar, tak ada sebut. Kenapa letak di bawah tajuk ni? Itulah kita perlu tengok. Jadi di sini wa kana wuruduhu bil al-Madinah fi fida'i usara Badrin wa dhalika yasihu iraduhu hahuna. Baik, macam mana hadis ni Imam Bukhari boleh letak di bawah man syahida Badran? Macam mana hadis 4023 ni Imam Bukhari letakkan di bawah tajuk orang yang turut serta dalam peperangan Badar? Siapa orang di sini yang turut serta berapa? Tidak disebut. Cuba perhati. Kalau kita tengok dalam riwayat ni, bagaimana Jubair bin Mut'im, dia kata, saya ni, sebab dia ni masuk Islam pada tahun pembukaan kota Mekah. Tu mengikut satu riwayatnya. Jadi pembukaan kota Mekah dengan peperangan Badar ni 6 ataupun 7 tahun. Tu jarak di antara perang Badar dengan Fathu Makkah itu 6 ataupun 7 tahun. Tu. Dan dalam riwayat juga disebutkan bahawa Jubair bin Mut'im ini, bagaimana dia boleh dengar Nabi baca surah Tur? Tentunya baca di Madinah. Nabi sembahyang maghrib di Madinah. Macam mana dia boleh dengar? Dia boleh dengar tu sebab dia pergi nak tebus. Masa tu dia tidak Islam lagi. Dia pergi nak tebus tawanan perang Badar. Oleh kerana dia ni antara pemimpin, maka dia ditugaskan untuk pergi tebus tentera-tentera kufar pada waktu itu yang menjadi tawanan perang.
dalam peperangan Badar. Jadi bila dia pergi ke Madinah, jadi sini ni pada waktu malam lah. Maka pada waktu tu kebetulannya Nabi SAW baca surah Tur dalam semaya maghrib. Maka dia dengar, dia kata sebenarnya masa tu lagi hati dia sudah nak masuk Islam dah, sudah waqara al-iman fi qalbi. Tapi dia masuk Islam dalam riwayat sebut pada Fatih Mekah tahun ke-8. Tu baik. Kata Hafiz Ibn Hajar, pensyarah kepada kitab Bukhari ni, dia kata sebenarnya cerita ni yang berkaitan dengan kita kata latar belakang masuk Islamnya Jubair bin Mut'im ini ada dah tersebut dalam kitab jihad. Kitab jihad duduk pada muka surat berapa hadis berapa, anda tak cek, tak sempat nak cek. Tapi kitab jihad sebelum Kitabul Maghazi ni, Kitabul Jihad, sebelum Kitabul Maghazi ni sudah ada satu tajuk dia panggil Kitabul Jihad. Dalam Kitabul Jihad tu sudah disebutkan tentang tentang Islamnya Jubair bin Mut'im ini. Imam Hafiz Ibn Hajar menyebutkan bahawa Jubair bin Mut'im telah pergi ke Madinah dengan maksud untuk menebus tentera-tentera kafir Quraisy yang telah menjadi tawanan perang Nabi SAW. Gitu nak tebuh lah. Gitu asal nak tebuh. Tebuh ni maknanya dia akan bayar sejumlah uang dengan ditukarkan dengan tawanan-tawanan perang itu. Itu cerita dia. Kata Kirmani, pensyarah Bukhari juga, yang mana Kirmani menyebutkan bahawa semasa Jubair bin Mut'im hendak membebaskan, pergi ke Madinah dengan maksud untuk menebus tentera-tentera yang menjadi tawanan perang. Jadi pada waktu itu dia telah mendengar Nabi SAW baca ayat Al-Quran dari surah Tur. Pada waktu itu kana kafiran. Pada waktu itu Jubair bin Mut'im ini masih lagi tidak Islam. Masa tu dia belum Islam lagi. Dia telah datang ke Madinah untuk urusan menebus tawanan-tawanan perang. Sebenarnya dia masuk Islam selepas tu pada hari pembukaan kota Mekah, Yaumul Fath, yakni Fath Mekah itu. Jadi maknanya jarak tu berasa percaya dah kepada Nabi tu pada tahun kedua Hijrah. Masuk Islam pada tahun ke-8. 9 tahun jarak tu. Begitulah manusia ni, gitulah. Kadang-kadang dia berasa nak pada sesuatu tu, tetapi dia ambil tu lama selepas pada tu. Rasa Islam ni betul ni, bila dengar Nabi baca ayat terasa dah, tapi tak masuk Islam selalu. Inilah orang panggil hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kukuk mana berasa tu. Nah, muncul lah kita kata dia yang tidak mati sebelum tu. Nah, Jubair bin Mut'im ini. Jadi kalau Badruddin Aini pun setuju. Badruddin Aini kata memang gitulah. Maknanya hak dia cerita hadis ni, cerita dia dengar ni semasa selepas perang Badar, yakni tahun kedua Hijrah. Tapi jelasnya dia masuk Islam tu pada pembukaan kota Mekah tahun ke-8. Gitu. Kata Hafiz Ibn Hajar lagi, dia kata sebenarnya hadis Mut'im ni, hadis ni sebenarnya mausul, isnad dia ittisal muttasil. Gitu. Gitu lah. Baik, seterusnya dia tak habis lagi tu. Dia sekati. Okey, seterusnya hadis 4024 4024.
Jadi hadis 4023 ni sebut juga berkenaan dengan tentera Badar, walaupun tidak sebut nama secara khusus, sebut juga tentera negara. Apa kaitannya? Ini berkait dengan perang Badar. Kerana Jubair bin Mut'im ni pergi ke Madinah pada tahun kedua Hijrah selepas peperangan Badar. Tujuan apa pergi tu? Nak tebus tawanan perang Badar tu lah. Ada berkait dengan peperangan Badar, walaupun tidak sebut nama secara jelas. Tetapi urusan Jubair bin Mut'im ini pergi ke Madinah itu adalah dengan urusan rasmi Mekah, kerajaan Mekah pada waktu itu, untuk menebus tentera-tentera yang ditawan. Okey, baik, seterusnya hadis 4024. Wa 'ani az-Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi usara badrin law kana al-Mut'im bin Adiy hayyan thumma kallamani fi ha'ula'i natna la taraktuhum lahu. Wa qala Lais an Yahya bin Sa'id an Sa'id bin al-Musayyab وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة فلم تبق من أصحاب الهديبية أحدا وقعت الثالثة فلم ترتفع للناس طباخ. Diriwayatkan daripada Zuhri daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im daripada ayahnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Zuhri daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im daripada ayah Jubair iaitu Mut'im bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda berkenaan dengan tawanan perang Badar. Nabi kata kawan, law kana al-Mut'im bin Adiy kalaulah Mut'im. Hak tadi ke hadis 4024 tadi abihi itu Jubair, Muhammad bin Jubair an abihi yani Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im. Hadis 4024 ni riwayat daripada Zuhri daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi. Jadi abihi situ siapa dia? Jubair itulah. Jangan keliru pula sebab dia pun Mut'im tu. Lama kita kata ayah dia ni ayah Jubair, dah ayah Muhammad. Daripada Muhammad anak Jubair, Jubair tu anak Mut'im daripada ayahnya. Ayah siapa? Ayah Muhammad. Nama dia Jubair bin Mut'im. Jadi Jubair bin Mut'im, Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dia ambil riwayat ni daripada ayah dia yang bernama Jubair bin Mut'im. Kata Jubair bin Mut'im, kata dia bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada berkenaan dengan tawanan perang Badar, kalaulah Mut'im bin Adiy masih hidup. Siapa dia Mut'im bin Adiy itu? Datuk kepada Muhammad bin Jubair. Kenapa tu? Cuba perhati molek. Jubair tu ayah Muhammad, Mut'im tu ayah Jubair. Maknanya Mut'im tu datuk pada Muhammad lah. Kan ada tu? Boleh tak? Sikit tu. No. Lama waktu jadi pening kok mana? No. Dak tu kenapa hari tu? Sebab apa tu? Sebab Nabi sebut nama Mut'im tu. Kalaulah Mut'im bin Adiy ni masih hidup, kemudian dia berbincang dengan aku tentang tawanan perang ini, tentang tawanan perangnya An-Natna. Natna tu makna dia yang tak pakar ni lah. Natna ni makna busuk boleh, benda yang sudah lapuk, itu natna. Situ dia terjemah ke dia? Terjemah dia.
Natna tu makna lapuk, orang lama, busuk. Jenis gitulah makna natna. Situ dia buat dia busuk. Oh, dia ambil busuk tu. Nak tahu nak terah busuk ni. Nabi kata kalau mut'im mari dia bicara dengan aku tentang puan-puan ni, pasti aku akan lepaskan mereka. Aku akan biarkan mereka, aku akan lepaskan mereka untuk mut'im. Kata Lais yang bersumberkan daripada Yahya bin Sa'id daripada Sa'id bin Musayyab, telah berlaku fitnah yang pertama, iaitu terbunuhnya Sayyidina Uthman. Maka tidak tinggal dari kalangan ahli-ahli Badar seorang pun. Tu. Kemudian berlaku pula fitnah yang kedua, yakni pertempuran Harrah, peristiwa Harrah. Peristiwa ini berlaku di zaman Yazid, di zaman Yazid bin Muawiyah. Ini sejarah ni, sejarah ni. Maka tidak tinggal orang-orang yang turut serta dalam perjanjian Hudaybiyah seorang pun. Kemudian berlaku pula fitnah yang ketiga. Maka tidak ada lagi falam tartafi' linnas tabakh. Maka fitnah itu tidak berkesudahan sehingga para sahabat tidak lagi memiliki kekuatan. Fitnah yang ketiga. Jadi dalam riwayat ni beberapa perkara yang kita perlu faham lah. Pertama sekali, nampak di sini Nabi sebut tentang Mut'im bin Adi. Kalau Mut'im bin Adi sendiri mari kecek, mari berbincang dengan aku tentang tawanan perang ni, la taraktuhum lahu, aku akan bebas ke dia. Nampak istimewa ni Mut'im bin Adi ni. Nah, apa keistimewaan dia ni? Sehingga Nabi kata kalau Mut'im bin Adi aku lepas saja. Aku lepas. Kalau tapi Mut'im masa tu tak ada, dah mati dah. Kalau dia masih hidup, dia mari kallamani fi haula, dia mari dan dia berbincang dengan aku tentang tawanan perang ni, la taraktuhum lahu, pasti aku akan lepaskan mereka. Jadi kenapa begitu sekali kedudukan Mut'im bin Adi tu? Sini dia ada buat dalam kitab Mirqat Mulla Ali Al-Qari. Dalam kitab Mirqat disebutkan bahawa Qadhi Iyad berkata, Mut'im yang disebutkan di sini adalah Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf dan dia ni Mut'im bin Adi ni Mut'im bin Adi ni anak saudara kepada datuk Rasulullah. Lepas tu jadi warna dengan Nabi. Datuk Nabi nama Abdul Muttalib. Mut'im bin Adi ni anak saudara datuk Nabi. Jadi warna dengan Nabi. Pok sepupu, tok sepupu. Ada ke tok sepupu? Tidak, tok sepupu lagi tak? Pok sepupu. Mana sepupu Abdullah lah. Maknanya pok sepupu. Pok sepupu gitu. Dan Abdul Muttalib tu tok Nabi. Jadi Mut'im ni ibnu ammi. Mana anak saudara Abdul Muttalib. Bila anak saudara Abdul Muttalib, mana adik-beradik ayah Nabi lah. Bila adik-beradik ayah Nabi, apa ni? Sepupu ayah Nabi, you know? Sepupu ayah Nabi. Jadi kalau sepupu ayah Nabi, maknanya pok sepupu lah. Gitu. Gitu ini kata Mulla Ali Al-Qari. Gitu. Jadi Mut'im ni semasa dia hidup, dia banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Mut'im bin Adi ni moga dia ni anak-anak Nabi ni. Wa kana lahu yadun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idharahu hina raja'a min at-Taif. Ingat balik cerita bagaimana Nabi ketika Nabi pulang daripada Taif, Nabi dihentam
Nabi dihina, Nabi dipukul di Taif. Bila balik, yang memberi suaka politik pada Nabi, yang memberi jaminan keselamatan pada Nabi, siapa dia? Mut'im bin Adi. Siapa Mut'im bin Adi? Dia kumpul puak-puak dia, keluarga dia, supaya kawal Nabi SAW daripada gangguan kafir Quraisy pada waktu itu. Kerana pada waktu itu, kalau kita baca dalam sirah, bila Nabi balik pada Taif, nyawa Nabi terancam. Memang orang kafir kata, kalau Muhammad masuk Mekah, kita bunuh. Maka yang memberi jaminan keselamatan kepada Nabi sehingga Nabi boleh masuk ke Mekah dengan selamat, yang menjamin Nabi dhamin, yang menjamin Nabi SAW adalah Mut'im bin Adi. Jadi Nabi ingat tu, Nabi ingat tu jasa Mut'im bin Adi. Sebab tu Nabi kata, kalaulah Mut'im bin Adi ni hidup dan dia mari bicara dengan aku tentang tawanan perang ni, pasti aku akan lepaskan. Jadi kita kena faham lah kenapa Nabi memberikan keistimewaan kepada Mut'im bin Adi ni. Kerana Mut'im bin Adi ni telah berjasa besar kepada Nabi dalam insiden Taif tu, semasa pertempuran Taif tu. Ada juga ulama sebut begini, dia kata sebenarnya Nabi sebut gini secara, orang panggil ucapan untuk menjinakkan hati keturunan Mut'im bin Adi. Nabi sebut gitu tu sebab apa? Nak menarik perhatian keluarga Mut'im, biar mereka masuk Islam. Sebab Nabi kata, kalaulah Mut'im bin Adi ni ada lagi, cuba bayangkan anak beranak dia akan berasa lagu mana. Nabi memuliakan datuk dia. Ini cara politik Nabi nak menarik orang masuk Islam. Nabi nak menjinakkan, padahalnya keluarga dia tu Islam dah, tapi nak taklif, nak biar rasa dihargai, khususnya Jubair ini. Jadi bila Jubair ni dengar, maka dia rasa ayah dia yang telah berjasa besar, dia rasa senang hati lah. Gitu. Ni ada setengah ulama sebut begitulah. Hak masuk Islam tu tak apalah. Jadi mana-mana keluarga Mut'im bin Adi hak tak masuk Islam, bila Nabi sebut, Nabi memberikan penghargaan kepada Mut'im bin Adi, maka keluarga Mut'im bin Adi ni yang tidak masuk Islam ni, dia akan berasa minat, berasa nak masuk Islam. Itulah tujuan Nabi sebut gitu. Gitulah. Tu berkait dengan itulah, bagi kita fahamlah. Baik. Seterusnya adalah hadis ni disebut fitnah yang pertama. Apa maksud fitnah yang pertama tu? Yang dimaksudkan dengan fitnah pertama di sini iaitu dengan terbunuhnya Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ini dibunuh oleh puak-puak Syiah daripada Kufah, daripada Mesir, daripada Iraq, dan sebahagiannya ada daripada Syria. Ini tentera bersekutu sebenarnya yang bertindak membunuh Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi Sa'id bin Musayyab dia kata fitnah yang pertama sebut terbunuhnya Sayyidina Uthman. Bapanya tidak Sayyidina Umar ni kena bunuh juga ni. Ke Sayyidina Umar pun kena bunuh juga oleh Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz Al-La'natullah tu. Tidak dia kena bunuh juga Sayyidina Umar. Kenapa tidak dikatakan Al-Fitnatul Ula tu adalah Maqtal Umar? Kenapa tidak kata gitu? Kenapa disebut dalam hadis ni yang disebut oleh Sa'id bin Musayyab ini sebagai tokoh tabi'i besar ini? Dia kata fitnah yang pertama adalah terbunuhnya Sayyidina Uthman. Tetapi dia tidak menganggap fitnah yang pertama terbunuhnya Sayyidina Umar. Kenapa begitu? Jadi di sini ulama ada memberikan jawapan.
Dia kata kerana pembunuh Sayyidina Umar itu tidak memberi kesan yang besar kepada umat pada waktu itu. Kerana pada waktu itu kerajaan Islam kuat. Walaupun Sayyidina Umar terbunuh, teruk juga Sayyidina Umar ni 3 hari baru mati. Darah 3 hari, darah tak henti-henti keluar. Putuh orang perut kira Sayyidina Umar ni. Sebab dia dilibas dengan pisau yang macam apa panggil lawi ayam. Pisau yang cekok lah. Nak buat gitu, kena ni, kena bukan kena gini. Dia libas gitu. Kena di bahagian perut Sayyidina Umar. Dan pisau tu diletakkan racun, dilomor racun pada pisau itu. Maka darah tak keluar 3 hari. Bukan tak keluar, tak berhenti. Tak henti, keluar semua darah 3 hari. Maka lepas tu Sayyidina Umar mati. Tetapi tidak dikatakan fitnatul ula. Sebab apa? Kerana kerajaan pada waktu itu kuat, tidak timbul apa-apa fitnah sebenarnya. Terbunuh Sayyidina Umar. Tapi bila terbunuh Sayyidina Uthman, sini fitnah besar. Punca pertempuran di antara Muawiyah Zainal Ali pun ke Sayyidina Uthman juga. Kalau kita baca sejarah, selepas terbunuhnya Sayyidina Uthman, maka Syiah golongan Syiah Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Sabah dapat bertapak di bumi Madinah dengan menyamar menjadi pendukung kepada Sayyidina Ali, menyamar sebagai tentera yang setia kepada Sayyidina Ali, meresak masuk dalam kerajaan Sayyidina Ali. Golongan Syiah Sabaiyah, Syiah hak asal, yang menjadi pengasah kepada Syiah hak ada selepas tu. Maka tersebar fitnah itu. Disitulah berlaku kesal daripada pembunuhan Sayyidina Uthman, berlaku peperangan Jamal, peperangan Siffin. Semua itu adalah rentetan daripada peperangan terbunuhnya Sayyidina Uthman ibn Affan. Sebab itulah kata fitnah. Tapi pembunuhan Sayyidina Umar tak ada, tidak timbul seberat selepas pembunuhan Sayyidina Uthman ibn Affan. Sebab itu dikatakan fitnah yang pertama. Mana fitnah ni maknanya dengan terbunuh dia, maka rosak suasana politik. Zaman Sayyidina Umar tak berlaku gitu. Tapi zaman Sayyidina Uthman, bila terbunuh Sayyidina Uthman, suasana politik di Madinah pada waktu itu berubah. Rupa politik di bumi Madinah berubah dengan begitu teruk sekali selepas terbunuh Sayyidina Uthman. Itulah yang dimaksudkan fitnah yang pertama. Tidak disebut hak Umar tu sebab Umar tidak berlaku gitu. Selepas kematian Sayyidina Umar tidak berlaku fitnah yang berat seperti berlaku kepada pembunuhan Sayyidina Uthman ibn Affan. Yang mana dalam hadis ini disebut falam tubqi min ashabi badrin ahadan, maka tidak tinggal dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang turut serta dalam peperangan Badar, melainkan mati semua. Kesal daripada maqtala Uthman. Apa maksud dia? Apakah bila Sayyidina Uthman dibunuh tu maka semua tentera Badar tu mati? Tak gitu. Nak ayatnya kesal selepas berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman, maka situ berlaku huru-hara politik, berlaku pembunuhan, peperangan, dan yang terlibat itu adalah tentera-tentera Badar. Kesal daripada hal tu lah. Tu. Misalnya di sini ada disebut ni. Jadi yang dimaksudkan fitnah pertama adalah pembunuhan Sayyidina Uthman, kerana pembunuhan Sayyidina Uthman itu merupakan anak tangga pertama kepada berlakunya ketidakstabilan politik umat Islam di bumi Madinah. Dan hal ehwal umat Islam pada waktu itu mula berlaku perpecahan. Ada tim kelompok Sayyidina Ali, ada kelompok Muawiyah, ada kelompok Talhah, ada kelompok Aisyah. Itulah gambaran yang diberikan dalam sejarah. Puncanya kerana tak puas hati kepada kerajaan Sayyidina Ali pada waktu itu. Kenapa dia tidak bertegas terhadap pembunuh Sayyidina Uthman? Kalau kita baca sejarah, Aisyah pun sebab dia marah pada Sayyidina Ali itu. Kenapa Sayyidina Ali tidak bertindak tegas terhadap pembunuh Sayyidina Uthman? Begitu juga Muawiyah. Bahkan dalam sejarah Muawiyah, bila dia tekan Sayyidina Ali supaya bertindak terhadap pembunuh Sayyidina Uthman yang berlindung di sebalik penyokong Ahlul Bait ini. Tu. Jadi puak-puak dia ni
puak-puak dia ni, puak-puak Sabaiyah ni, dia nak menyelamatkan diri dia bila dia bertindak membunuh Sayyidina Uthman. Dia pergi berlindung, dia mendakwa dia ni penyokong setia puak-puak Habib zaman itu. Tu Ahlul Bait zaman itu. Kita ni cinta kepada Habib, dia dua ayat tu. Jadi orang pun terpengaruh pada waktu tu. Ni puak-puak Syiah ni, dia angkat, dia puji, dia sanjung. Yang mula-mula buat slogan cintakan Habib ini, inilah puak-puak Sabaiyah ni lah. Puak-puak Sabaiyah, Syiah, puak-puak Sabaiyah. Ahlul Bait Habib serupa tolak tu. Ahlul Bait Habib ni keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah, sama. Jadi modus operandi itu digunakan oleh puak-puak Syiah ni. Nak menyelamatkan diri dia tu, maka dia dakwa dia ni pencinta Ahlul Bait, pencinta Habib ini. Tu setengah orang itu terfitnah. Ni puak-puak jauh ni sebab nak bela Habib, nak bela Ahlul Bait. Gitu. Jadi bila Muawiyah tidak mau bai'ah pada Sayyidina Ali, ni dalam riwayat ada disebut, Sayyidina Ali hantar wakil supaya pergi jumpa Muawiyah. Kenapa kamu tidak mau bai'ah kepada aku? Apa jawab Muawiyah? Muawiyah kata, aku akan bai'ah kepada engkau sekiranya engkau bertindak menangkap pembunuh Sayyidina Uthman yang begitu ramai berlindung di bawah kerajaan kamu. Sayyidina Ali kata, mana? Sayyidina Ali kata, nak bunuh mana, nak igat mana, puak dia ramai. Memang puak Syiah, dalam kitab Syiah pun sebut, bila Sayyidina Ali tanya Sayyidina Ali sebut pada tentera-tentera dia yang ramai ni, Sayyidina Ali tekan siapa dia bunuh Sayyidina Uthman, hampir semua akak tangan mengaku membunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali kata, macam mana aku nak bertindak? Mana golongan munafik yang sembah yang bunuh Sayyidina Uthman, yang mengaku cintakan Ahlul Bait, yang menyamar menjadi tentera aku, ramai gini mau nak bertindak lagu mana? Sebab tu Sayyidina Ali minta Muawiyah bagi dulu sokongan, bai'ah dulu pada aku, bagi sokongan. Bila kita ramai kita boleh bertindak. Apa jawab Muawiyah? Muawiyah kata, tak boleh, mungkin kena bertindak dulu. Bahkan Muawiyah pernah menawarkan, Muawiyah kata, kalau kamu tak mampu nak menghadapi puak-puak Syiah, biar kami turun daripada Syam. Daripada Syam. Muawiyah ni tentera dia lebih kuat daripada tentera Sayyidina Ali. Dia kata, kalau kamu tak mampu nak menghadapi puak-puak Sabaiyah ni, rakyat kami akan turun. Mana Muawiyah sanggup turun dengan bala tentera dia nak pergi tangkap puak-puak Syiah. Tapi Sayyidina Ali tak wui. Hak tu yang marah tu. Waktu Muawiyah marah tu, Sayyidina Ali pun dia ada ijtihad cara dia. Mungkin dia ahli ijtihad. Sebab tu kita dalam konteks ni, kita jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik pada mana-mana sahabat. Sayyidina Ali dia ada ijtihad. Sebab kita ni boleh tahu cerita ni hanya melalui pembacaan ya. Kita pun tak ada zaman dia. Sahabat Nabi yang hidup zaman dia pun dia keliru dengan persoalan-persoalan yang berlaku, dengan isu-isu yang berlaku. Enggak kita nak menghukum sahabat dengan hanya baca cerita. Tak mungkin. Tak boleh. Lepas tu lah ke mana? Serah Tuhan. Tuhan tak tanya pun kita tentang hal tu. Tak dosa kita kalau tak tahu keseluruhan cerita tu. Cuma boleh jadi kita berdosa kalau kita kata sahabat ni jahat. Muawiyah ni penderhaka, Sayyidina Ali ni pembela kepada pembunuh Sayyidina Uthman. Kalau kita kata lagu tu, boleh jadi kita menghina sahabat. Itu boleh jadi bahaya. Lebih baik mengambil sikap tawakuf. Sahabat zaman Nabi ada yang tawakuf, tak boleh nak menentukan siapa dia betul siapa salah, padahal mereka hidup zaman tu. Apakah kita yang hidup 1400 tahun lebih ni mampu menghukum sahabat dengan hanya membaca cerita, membaca riwayat-riwayat? Tak boleh, tak kena gitu. Kena beringat. Itu fitnah yang pertama, iaitu pembunuhan Sayyidina Uthman. Jadi selepas dari itu berlaku beberapa siri peperangan, pembunuhan dan sebagainya. Jadi maknanya kesal daripada berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman itu, kesal selepas daripada itu, maka banyak berlaku peperangan-peperangan, ada berlaku peperangan-peperangan, dan disitulah sahabat Nabi yang turut serta dalam peperangan Badar ini mati.
Mati dalam peperangan, mati dalam peperangan itu. Mati dalam insiden-insiden yang berlaku selepas daripada insiden Sayyidina Uthman ibn Affan. Itu maksud dia, lam falam tubqi min ashabi badrin ahadan. Kenapa hal itu? Bukan bermakna bila terbunuh Sayyidina Uthman maka mati semua tentera Badar. Tidak makna gitu. Tapi kesan daripada itu berlaku ketidakstabilan politik sampai ke peringkat terbunuh sahabat-sahabat Badar kerana berlaku beberapa siri peperangan. Gitu ya. Kata Hafiz Ibn Hajar, sebelum itu lagi ada juga ulama menyebutkan, dia kata sebenarnya selepas daripada berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman itu, masing-masing sahabat ni jadi suasana politik jadi panas. Selepas terbunuh Sayyidina Uthman, suasana politik selepas itu jadi panas. Panas ni maksudnya setiap orang itu mula rasa curiga kepada orang ini, curiga kepada ni, curiga kepada pemimpin. Cukup besar itu fitnah yang berlaku. Besar tak besar sehingga mencetuskan dua peperangan besar lah. Peperangan Siffin dan peperangan Jamal. Pu'bat Talhah, Pu'bat Talhah, Abdullah ibn Zubair, semua tu kesan daripada waktu lah berlaku tu sebenarnya. Jadi kita kena faham tu. Jadi mana tentera-tentera Badar ni selepas tu dia terlibat dengan peperangan, dia mati. Dia mati. Kata Hafiz Ibn Hajar, kata Hafiz Ibn Hajar, dengan terbunuhnya Sayyidina Uthman, maka ramai sahabat-sahabat yang turut serta dalam peperangan Badar ni meninggal selepas itu. Apa sebab? Kerana mereka mati semenjak berlakunya fitnah terbunuhnya Sayyidina Uthman. Terbunuhnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ni berlaku pada hari Jumaat. Mengikut ulama, Sayyidina Uthman dibunuh oleh kelompok Syiah ini pada hari Jumaat 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah tahun 35 Hijrah. Ada juga ahli sejarah menyebutkan terbunuh pada hari Jumaat pada 28 Zulhijjah. Ada juga kata 28 Zulhijjah. Ada yang kata 9 Zulhijjah. Golongan Syiah telah mengepung rumah. Dia kepung rumah Sayyidina Uthman ni 49 hari. 49 hari rumah Sayyidina Uthman dikepung oleh kelompok Syiah ini. Sebab dia mari dengan jumlah tentera yang sangat besar. Kata Zubair bin Bakar, mereka telah mengepung rumah Sayyidina Uthman ni 2 bulan 20 hari sehingga kepada berlaku jadi bermula daripada kerajaan Sayyidina Uthman dibunuh ni, kata Hafiz Ibn Hajar, maka sampai pula kepada fitnah yang lain, iaitu peristiwa Harrah. Satu peristiwa besar. Jadi dalam tempoh Nizam Yazid, maknanya bermula daripada terbunuh Sayyidina Uthman sampai kepada Yazid memegang jawatan, situ banyak berlaku siri-siri peperangan. Jadi zaman tempoh itulah tempoh matinya tentera Badar. Tempoh itulah. Jadi Hafiz Ibn Hajar menyebutkan dalam tempoh itu tentera Badar yang terakhir mati adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam tempoh itulah. Jadi dalam tempoh itulah berlaku kematian tentera Badar. Dan yang akhir sekali mati adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas mati sebelum berlaku peristiwa Harrah, lebih kurang beberapa tahun sebelum berlaku peristiwa Harrah. Dia sebenarnya peristiwa Harrah ni, kalau nak tahu cerita dia secara detail lah, boleh taik dalam bab sirah, bab sejarah, kutubut tarikh dalam Maktabah Syamilah, taik Waqa'atul Harrah, boleh tengoklah situ peristiwa tu. Peristiwa pembunuhan itulah
Sayyidina Hussein di Karbala tu. Itu peristiwa yang berlaku. Jadi semasa berlaku peristiwa Harrah, maka tidak tinggal lagi ashab Hudaybiyah, mana sahabat-sahabat Nabi yang turut serta dalam pertempuran Hudaybiyah itu. Berapa orang tentera Hudaybiyah ni yang turut serta melakukan bai'ah kepada Nabi dalam perdamaian Hudaybiyah ni? Sekitar 1,000 orang. Sekitar 1,000 orang. Jadi sekitar 1,000 orang sahabat Nabi yang melakukan bai'ah di Hudaybiyah tu. Jadi mereka itu mati selepas daripada berlaku Harrah ni, peristiwa Harrah ini. Maknanya selepas peristiwa Harrah tu banyak lagi berlaku insiden-insiden yang berlaku yang melibatkan ashabul Hudaybiyah. Mereka mati selepas tu lah. Kemudian berlaku pula fitnah yang ketiga. Maka selepas berlaku fitnah yang ketiga ni, mana sahabat Nabi sudah tidak ada kuasa. Pertama sekali kerana bilangan mereka sedikit dan mereka pun sudah tua, sahabat Nabi. Baik. Oh, sini panjang dia sebut. Fitnah yang ketiga. Baik, fitnah yang ketiga ini, yang disebut sini fitnah yang kedua, iaitu fitnah yang berlaku di zaman, kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar, fitnah yang kedua berlaku yang dianggap fitnah besar, yang mengorbankan, yang menyebabkan kesan daripada tu, bukan pada waktu berlaku tu, tapi kesan daripada berlaku fitnah yang kedua itu. Maka sahabat-sahabat yang turut serta dalam perjanjian Hudaybiyah ramai yang mati, boleh katakan semuanya meninggal. Baik. Jadi fitnah Al-Harrah, sebab ini khilaf ulama ni. Apa sebenarnya maksud fitnah Al-Hurrah itu? Kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar, dia kata fitnah Al-Hurrah yang disebut sebagai fitnah yang kedua, fitnah besar yang berlaku kepada umat Islam, yang mana pada waktu tu sahabat masih ramai lagi. Fitnah Al-Harrah ini berlaku di akhir zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Kata Badruddin Aini, waqa'atul Harrah. Harrah ni nama tempat yang mana Harrah ini nama tempat yang mana tentera Yazid bin Muawiyah telah berperang dengan penduduk Madinah pada tahun 62 Hijrah. Tapi mengikut pendapat yang sahih, peristiwa Harrah ini berlaku pada tahun 63 Hijrah, hingga kepada akhir yang disebutkan secara tafsir lah dalam kisah ni. Itu dia panggil peristiwa Harrah. Sebab tentera Yazid dia perang dengan penduduk Madinah, ada berlaku peperangan, dia panggil peristiwa Harrah. Peperangan ini memang berlaku, cumanya cerita tak betul tu berlaku banyak situ. Kerana antara cerita yang tidak betul, cerita yang salah lah. Kononnya dalam peristiwa Harrah ini, ketika tentera Yazid berperang dengan tentera Madinah, kerajaan Madinah pada waktu itu, ni kita boleh bincang semula lah secara khusus. Sebab tu ada tersebut dalam beberapa buah kitab, sebut dengan detail. Ana pun tak sempat nak buat mari kitab tu. Kena mari kitab, kena mari dah betul laptop lah, sebab ada PDF. Kita boleh bincang semula. Apa yang nak sebutnya, misalnya dalam peperangan Harrah ni ada disebutkan, kata Yazid menghalalkan, Yazid melalui ketua tentera dia hak nama Hajjaj itu menghalalkan Madinah 3 hari. Mana seolah-olah Yazid ni mengizinkan tentera dia rogo perempuan 3 hari. Ada cerita disebut, sehingga dikatakan dalam tempoh 3 hari itu 20,000 wanita-wanita Madinah dirogon, menyebabkan hak lekat anak tu 2,000 perempuan lekat anak hasil daripada dirogo oleh tentera Yazid. Cerita tu tak betul. Kalau kita terima cerita tu, kan nampak jahat luar biasa Hajjaj, boh dia ni Yazid. Kalau kita terima cerita tu, memang buruk sungguh Yazid. Dan masalahnya orang terima cerita tu, dalam sejarah tu kat telimo ada sebut. Saya baca, mau kita mengaji sekolah dulu kan, baca.
Terkejut kita, Allah zalimlah Hajjah ni. 3 hari dia menghalalkan Madinah. Mana Madinah tu tak ada undang-undang, tak ada hukum haram, halal 3 hari. Oh dahsyat. Ni peristiwa ni. Sebab cerita ni tak betul sebenarnya. Ini cerita yang dibuat-buat untuk memburukkan kerajaan Yazid bin Muawiyah. Jadi Hajjaj pun jadi buruk. Bayar kalau Hajjaj ni dia boleh ilmu di Madinah. Hajjaj ni ngaji dengan Imam Malik. Hajjaj ni dia ngaji dengan sahabat. Sepatutnya Imam Malik. Dan dia ni antara pemuda yang sangat berilmu, tokoh dalam bidang ilmu juga dia tu Hajjaj tu. Cuma dia lebih terkedepan lah. Bakat dia dalam kepimpinan tu ada. Dan dia ni popok Taif ni, popok Bani Thaqif yang didoa kebaikan oleh Nabi SAW. Mana kalau kita terima Hajjaj ni teruk, jahat, zalim seperti digambarkan, mana kita nampak doa Nabi tu tak berapa mujarab mana, tidak berapa makbul doa Nabi. Sedangkan semua orang maklum bahawa Hajjaj inilah antara tentera yang berjasa besar memadamkan fitnah-fitnah akidah zaman dia. Kita tengok zaman dia Syiah tidak dapat akak kepala. Syiah terpaksa turun. Syiah terpaksa bersembunyi di Mesir kerana Hajjaj lah. Itu dalam cerita. Siapa Ammar bin Al-As pun tak gerak nak lawan popok Syiah di Mesir. Tak gerak. Lama mana gubernur kerajaan lari tengah malam takut ke popok Syiah di Mesir. Tapi bila Hajjaj pergi, Hajjaj pergi siari. Jadi popok Syiah pekun dia dengan anak batu, kena kaki dia. Dalam riwayat sebut dia pun pecah pedal. Lepas hari tu dia tak buh pedal, dia tak buh lah sarung. Sepah hari tu dia kata pedal ni, dia kata dia akan ajar rakyat Mesir dengan pedal ni lah. Sebab dia nampak rakyat Mesir ni sepah padi yang sudah kuning, sudah sampai masa untuk dituai. Dia kata siapa tu? Dia kata kepada popok Syiah lah. Kalau sebelum ni tak apa, sebab gubernur jenis waruk-waruk belaka. Ni baru jumpa dengan hak gubernur hak tidak berapa waruk ni nak. Tu anak kata lah gitunya, dia tak ada dalam teks Arab gitu. Memang dia tekan sungguh. Dia kata, dia sebut dalam satu khutbah dia di Masjid Jami' di Mesir, dia kata dia akan cari puan-puan Syiah siapa dalam lubang cacing. Hak tu ya Syiah rekod cerita memburukkan dia teruk sangat tu. Sebab dia ni sebenarnya yang sebenarnya yang kejar, yang cari pembunuh. Dia kata dia akan cari saki-baki pembunuh Sayyidina Osman. Tu dia punya Hajjaj. Kalau kita faham cerita tu, kita akan faham lah kenapa buruk Hajjaj ni. Siapa yang memburukkan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi? Puak-puak Syiah ni. Sebab apa? Sebab Hajjaj ni tak bui muka kepada puak-puak Syiah. Sebab kita lah ni lah. Kita ni kena nak tangani puak-puak ni dengan cara bijaksana. Bijaksana menyebabkan dia betul dapat mengembangkan ajaran dia. Kita nak tangani puak-puak Habib dengan cara bijaksana. Jangan kita duk sebut dalam muka secara terbuka, timbul fitnah. Ini puak-puak bodoh ni lagu ni. Sedangkan puak-puak ni dapat meresakkan ajaran-ajaran Syiah dengan secara berleluasa dalam masyarakat. Bahaya ni, bahaya. Kita kalau nak hikmat dengan bijaksana, dia dengan bermaharajalela menyabarkan ajaran, disambut oleh semua peringkat. Ni 25 Mei ni besar-besar kan buat di stadium besar-besar kan. Di stadium. Tengoklah 25 Mei. 25 bulan 5 Apa tu? Sebab kita beri ruang kepada dia. Tak apa, mungkin dia ni molek tu bagi khilah tu. Khilah. Cara bijaksana lagu tu lah jadi. Bila diberi ruang. Baik. Itu maknanya peristiwa yang secara ringkas sebut. Itu maknanya insiden ataupun pertempuran fitnah yang kedua. Jadi fitnah yang tiga, yang dimaksudkan fitnah yang tiga, kalau mengikut Hafiz mengikut Imam Al-Qastalani, kata Imam Al-Qastalani, fitnah yang tiga yang dimaksudkan dalam hadis ni
Ulama berselisih pendapat kepada 3 pendapat. Apakah yang dimaksudkan fitnah yang ketiga itu? Kata Qastalani ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat ulama yang pertama, yang dimaksudkan fitnah yang ketiga ni adalah fitnatul azariqah bil Iraq. Ini fitnah puak azariqah. Fitnah azariqah. Patut azariqah ni apa cuba tengok dalam kitab Syamilah tu lah, Kutubus Sirah, Kutubut Tarikh. Tengok situ ada buat. Panjang situ, boleh baca lah. Ada juga disebutkan fitnah Abi Hamzah Al-Khariji bil Madinah fi khilafati Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Al-Hakam pada tahun 130 Hijrah. Fitnah Abi Hamzah Al-Khariji di Madinah di zaman pemerintahan Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Al-Hakam pada tahun 130. Pendapat yang ketiga, fitnah yang ketiga ini adalah merupakan fitnah pembunuhan Al-Hajjaj. Pembunuhan Al-Hajjaj iaitu pembunuhan yang dilakukan oleh Hajjaj terhadap Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair dibunuh oleh Hajjaj dalam pertempuran, yang mana Hajjaj Abdullah bin Az-Zubair ini, Abdullah bin Az-Zubair. Siapa dia Abdullah bin Az-Zubair ni? Siapa dia Abdullah bin Az-Zubair? Siapa dia? Anak kepada Asma binti Abi Bakrin. Abdullah bin Az-Zubair. Az-Zubair itu siapa dia? Suami kepada Asma. Asma itu siapa? Kakak Aisyah lah. Anak perempuan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abdullah bin Az-Zubair ni dia memberontak terhadap kerajaan Yazid pada waktu itu. Sebab tu dia bertempur dengan tentera Yazid yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Mati dekat dengan Kaabah. Pada waktu ni sebahagian Kaabah runtuh kena manjanik disebut. Manjanik ni batu besar yang dilempar melalui manjanik lah, alat perai pada waktu itu. Jadi terhempak jatuh kena di tepi Kaabah, kena dinding Kaabah, pecah dinding Kaabah. Dan pada ketika ini berlaku pertempuran dan Abdullah bin Az-Zubair mati. Dan runtuh Kaabah sebahagiannya pada tahun 74 Hijrah tu. Intah. Ni ada satu pendapat ulama sebutlah. Jadi Hafiz Ibn Hajar dan Badruddin Aini kata, dia kata sebenarnya kita molek-molek yang kita pergi fitnah Azariqah dengan fitnah Abi Hamzah Al-Khariji. Jangan kita letak fitnah yang ketiga ni maksudnya pertempuran antara Hajjaj bin Yusuf dengan Abdullah bin Az-Zubair. Itu tak berapa tepat kata Hafiz Ibn Hajar. Begitu juga kata Badruddin Aini bedak. Sebenarnya fitnah ketiga ni sama ada fitnah Azariqah di Iraq dan juga fitnah Abi Hamzah Al-Khariji yang berlaku di Madinah tu pada tahun 130. Sebab pembunuhan Abdullah ibn Zubair ni berlaku awal lagi sebenarnya fitnah Abdullah ibn Zubair ni. Tu berlaku pada tahun 74 Hijrah pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Jadi maknanya khilaf lah situ. Sebab yang sebut ni bukan hadis Nabi, bukan Nabi yang sebut. Tetapi 3 bentuk fitnah ni sahabat yang sebut. Apa ni, tabi'i besar, cuba tengok semula kan. Hadis 4025 tu. Hadis 4024 tu. Kata Laith, cuba tengok kata Laith daripada Yahya bin Sa'id daripada Sa'id bin Musayyab, berlaku fitnah yang pertama, seterusnya disebut. Itu kata-kata Sa'id bin Musayyab, bukan kata-kata Nabi. Sa'id bin Musayyab dia bukan sahabat pun. Jadi fitnah yang ketiga tu apa dia maksud dia? Tu tak jelas. Ada ulama kata peristiwa Azariqah di Iraq. Ada kata ini peristiwa yang membabitkan Abi Hamzah Al-Khariji di Madinah yang berlaku pada tahun mana 300 Hijrah lebih tu. 300 berapa Hijrah? 300 Hijrah lebih. Berlaku cerita tu. Gitulah kan. 130 Hijrah. Peristiwa Abi Hamzah Al-Khariji ini berlaku pada tahun 130 Hijrah.
peristiwa Azariqah, fitnah Azariqah ini mana berlaku, mana sekitar itulah juga maknanya selepas daripada peristiwa Harrah itu. Baik, gitulah seterusnya hadis 4025 tu kita bincang semula lah. Cuma dalam hadis tadi 4024 tu, hadis yang ke 4024 tu, poin terakhir yang disebut bila berlaku pertempuran yang ketiga tu, hak jadi khilaf ulama apa maksud waqa'ah yang ketiga tu, insiden yang ketiga, sehingga menyebabkan tartafi'u linnas tartafi'u falam tartafi' walinnasi tabakh, menyebabkan sahabat tu tidak ada kuasa dah masa tu teruk benar lah, kira-kiranya teruk benar pada waktu tu sehingga manusia yang para sahabat tidak lagi memiliki kekuatan lepas tu. Itu zaman fitnah berat lah. Sampai begitu sekali sahabat ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai begitu sekali. Tu jadi hadis 4025 tu kita ambil semula, insya-Allah. Setakat itulah dulu. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.